Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Okey, kita teruskan pembelajaran kita untuk silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5 Kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-6 iaitu fungsi trigonometri. Dan dalam siri video kali ini kita akan mempelajari 6.1 iaitu sudut positif dan sudut negatif. Okey, anda akan bersama dengan rakan anda iaitu saudara Amir. Okey, Amir? Okey, cikgu. Macam mana, Amir? Amir sihat, Alhamdulillah, cikgu. Cikgu sihat, cikgu? Alhamdulillah, Amir. Okey, kita sama-sama jaga diri kita, Amir. Sekarang ni COVID-19 masih belum reda, kan? Betul, cikgu. Jadi kita jagalah SOP yang telah ditetapkan. Kita sama-sama menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Okey, Amir, kita akan belajar bab yang baru, Amir. Tajuknya ialah fungsi trigonometri. Okey, Meh, ready, Meh? Okey, cikgu, ready, cikgu. Okey, Meh, kita mulakan dengan slide yang pertama ni. Okey, dalam slide pertama ni cikgu nak terangkan tentang paksi putaran dan juga arah putaran. Okey, Meh, bila kita sebut tentang paksi, kita kenal dengan paksi X, paksi Y. Tapi kita jarang-jarang dengar berkenaan dengan paksi putaran. Okey, Amir tahu tak paksi putaran ni? Tak pernah dengar lah, cikgu. Mudah je, Meh. Amir tengok jarum jam. Jarum jam tu, itu contoh paksi putaran lah. Okey, ni cuba Amir tengok ni. Tu sebab kita panggil paksi putaran. Dia memang berputar. Okey, sekarang ni Amir tengok kalau jarum jam kan, jarum jam dia berputar dari pukul 12. Maksudnya jarum jam berputar dari paksi Y positif. Okey. Okey, dalam maksud paksi putaran yang cikgu sedang tunjukkan ini, okey, paksi putaran ini dia bermula dari pukul 3. Iaitu dia bermula dari paksi X positif. Nampak tak? Itulah paksi putaran ni, dia bermula pada paksi X positif. Okey, Amir perhatikan di sini putaran dia mengikut arah lawan jam. Boleh? Okey, kalau paksi putaran ini berputar mengikut arah lawan jam, kita katakan dia sebagai putaran positif. Okey? Oh, cikgu, maksudnya kalau putaran mengikut jam dia negatif lah. Betul, Meh? Okey, kalau dia putar mengikut arah jam ni, Meh, kita katakan bahawa putarannya adalah putaran negatif. Boleh jadi okey, Mas, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai sudut putaran Okey, di sini ini adalah paksi putaran. Paksi putaran ini telah membina suatu sudut. Okey, sudutnya adalah sudut theta bersamaan dengan 40 darjah dan sudut ini dikenali sebagai sudut putaran. Cikgu, nak tanya sikit, cikgu. Boleh, Meh? Apa dia, Meh? Kenapa cikgu letakkan sudut sini ada tanda anak panah ni, cikgu? Okey, bagus soalan tu, Meh. Okey, kenapa kita kena letakkan anak panah di sini? Sebab paksi putaran ini boleh diputarkan mengikut arah jam ataupun arah lawan jam. Macam kita lihat tadilah. Jadi di sini nampaklah bahawa paksi putaran ini diputarkan mengikut arah lawan jam. Okey? Okey, cikgu, okey. Okey, dari sini, Meh, kita nyatakan bahawa sudut putaran ini merupakan sudut putaran positif. Okey. Baik, kalau Meh tengok contoh yang kedua di sini, di sini apabila paksi putaran itu diputarkan mengikut arah jam, iaitu putaran negatif, maka sudut putarannya mesti ditulis sebagai negatif. Contohnya di sini sudut putarannya lah theta bersamaan dengan negatif 40 darjah. Boleh? Jadi sudut putaran ini dipanggil sebagai sudut putaran negatif. Jadi maksudnya di sini sudut putaran boleh positif dan boleh negatif. Merujuk kepada arah putaran paksi putaran tu. Boleh, Meh? Boleh juga, boleh. Okey, Meh, seterusnya, Meh, kita lihat sudut putaran dan sukuan. Okey, di peringkat pengajian Amir, di peringkat mendengar rendah dulu, Amir telah pun diperkenalkan dengan konsep sukuan. Okey, ini dipanggil sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Betul kan, Amir, kan? Betul juga, betul. Okey, sekarang ni, Meh, paksi putaran sedang berada di sukuan yang pertama. Di sini paksi putaran
telah membina suatu sudut putaran iaitu sudut antara 0 hingga 90 darjah. Okey. Dan sudut ini boleh juga kita nyatakan dalam radian. Tapi kita kena ingat baliklah hubungan antara darjah dengan radian iaitu 180 darjah bersamaan dengan pi radian. Oleh itu, di sukuan pertama, sudut putaran ini akan membina sudut antara 0 hingga pi per 2 radian. Boleh faham Okey juga, boleh. Okey, kita teruskan. Baik, sekarang ni paksi putaran berada di sukuan yang kedua. Pada ketika ini, paksi putaran akan membina sudut putaran iaitu antara 90 darjah hingga 180 darjah. Kalau dalam radian, ialah antara pi per 2 hingga pi radian. Boleh Okey juga, boleh. Okey, kita teruskan lagi. Sekarang ni, paksi putaran berada di sukuan yang ketiga. Okey, pada ketika ini, paksi putaran ini telah membina sudut putaran iaitu antara 180 darjah hingga 270 darjah. Kalau dalam radian, antara pi hingga 3 pi per 2 radian. Okey. Dan seterusnya, paksi putaran berada di sukuan yang keempat. Pada ketika ini, sudut putarannya ialah 270 darjah hingga 360 darjah. Dalam radian, 3 pi per 2 hingga 2 pi radian. Macam mana? Boleh, Okey juga, faham juga. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat sudut putaran yang melebihi 360 darjah. Jadi di sini bila sebut sudut putaran kan, dia boleh melebihi satu putaran. Cuba tengok di sini sebagai contoh. Okey, nampaknya di sini paksi putaran ini telah membina sudut putaran melebihi satu pusingan iaitu 360 darjah. Katalah di sini sudut tirus ini ialah 40 darjah. Maka di sini sudut putaran yang terbina ialah 360 darjah. Satu pusingan ni kita tambahkan dengan sudut tirus 40 darjah ni maka sudut putaran ni ialah 400 darjah. Boleh faham Cikgu, paksi putaran ni cikgu, kita boleh putarkan berapa kali cikgu dia boleh putarkan ikut Amir ikut suka hati Amir Amir boleh putar sampai tak henti dia tak terhad. Okey. Baik, walaupun begitu kita boleh ukur berapa banyak kali putaran pun kita boleh ukur sudut putaran tu. Sebagai contoh katalah kita putarkan sekali. Putarkan sekali lagi. Putarkan sekali lagi. Sampailah katalah di sini kan. Okey. Jadi katalah di sini sudut tirus yang terbentuk kat sini ialah 60 darjah. Okey, sekarang sudut putaran dia macam mana kita nak kira Okey, kita kira macam ni satu pusingan ni 360. Kemudian tambahkan dengan pusingan kedua 360. Kemudian pusingan yang ketiga ni dia tak cukup kan. Okey, dia akan putar separuh ni sini, kita kira 180. Kemudian kita tambahkan dengan 60 di sini. Nampak tak? Kemudian kita tambahkan semua, dapatlah 960 darjah. Dan maknanya di sini kita boleh putarkan seberapa banyak pun, okey, tetap kita boleh kira nilai sudut putaran tu jadi sudut putaran ni boleh beribu-ribu pun boleh Oh, macam tu juga tapi nak buat apa cikgu kita putar sampai tak berhenti cikgu adalah keperluan-keperluan tertentu yang kita tak tahu okey kita teruskan okey cikgu. Okey seterusnya kita lihat di sini sudut putaran theta dan juga sudut rujukan alfa Okey, kita akan lihat apakah perbezaan antara sudut putaran dan juga sudut rujukan. Di sini kita pertimbangkan beberapa kes Okey, kes yang pertama ni paksi putaran berada di sukuan yang kedua. Okey, pada ketika ini sudut putarannya yang ini iaitu theta dan pada masa yang sama terbentuknya suatu sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran ini dengan paksi X. Sudutnya di sini dan sudut inilah dikenali sebagai sudut rujukan yang kita simbolkan sebagai alfa.
Boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu, sudut rujukan ni tak ada anak panah cikgu Tak adalah meh. Sebab apa? Dia bukan macam sudut yang theta ni. Sudut theta ni sudut putaran. Dia mesti ada anak panah. Okey? Sebab dia menentukan putaran, paksi putaran tu. Tapi sudut alfa ni ataupun sudut rujukan ini, okey, dia tak perlu ada putaran. Maka dia tak perlu ada anak panah. Okey cikgu, okey. Okey, mari kita teruskan di sini. Paksi putaran sedang berada di sukuan yang ketiga. Pada ketika ini, ini adalah sudut putarannya. Dan ambil tengok, sudut rujukannya adalah di sini. Nampak? Okey, sudut rujukan ini, setakat ni yang dah nampak dah. Dia merupakan sudut tirus yang terbentuk ataupun tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Okey? Dalam hal ni, paksi Y tidak termasuk dalam ini cerita, tahu meh? Dia mesti dirujuk kepada paksi X. Boleh? Macam tu juga Macam itulah. Okey, kita tengok lagi. Kes yang seterusnya, paksi putaran sedang berada di sukuan yang keempat. Jadi, yang mana sudut putarannya? Yang ini. Jadi, sudut rujukan yang mana? Yang inilah. Sebab sudut rujukan adalah sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Ingat meh? Bukan paksi Y tau. Ramai yang silap dinyatakan yang ni. Jadi dalam kes ini paksi Y tak terlibat dalam ini cerita. Okey meh? Okey cikgu, okey. Cikgu, sukuan pertama yang mana cikgu? Yang inilah meh. Cikgu baru nak tunjuk sukuan pertama ni. Okey, kalau dia berada di sukuan yang pertama, maka di sinilah sudut theta dan di sinilah sudut alfa. Okey cikgu, okey. Okey. Sekarang bagaimana kalau putaran itu melebihi 360 darjah? Nak buat macam mana? Dia macam ni Dia putarlah pada arah mana sekalipun tak apa, lebih daripada 360 ataupun berapa kali putaran pun tak apa. Kita lihat di mana paksi putaran itu berhenti. Katakanlah dalam kes ini, maka ini adalah sudut tetanya lebih daripada 360 darjah. Dan dia berhenti di mana? Dia berhenti di sukuan yang pertama ni kan? Maka di sinilah sudut alfa dia. Boleh? Okey cikgu, okey. Jadi maksudnya cikgu, kita kena tengok tempat di mana dia berhenti cikgu Betul betul. Okey, jadi maknanya di sini katakanlah kita putar sampai tempat di mana dia berhenti. Katalah dia berhenti di sini. Okey, pada ketika ini adalah sudut putarannya seperti yang kita lihat tadi, dan pada ketika ini sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X, itulah dia sudut rujukan dia, sudut alfa. Boleh Okey cikgu, faham cikgu. Okey, jadi kesimpulannya di sinilah kedudukan sudut alfa tu ataupun sudut rujukan tu, nampak? Dia mesti dirujuk kepada paksi X. Paksi Y tak terlibat dengan apa cikgu kata? Tak terlibat dengan ini cerita cikgu. Okey, pandai pun Okey, paksi Y tidak terlibat dengan ini cerita Okey. Baik, jadi di sini dapatlah kita simpulkan bahawa sudut rujukan alfa ialah sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Macam mana boleh Okey cikgu, boleh. Bagus Okey seterusnya kita lihat di sini ada 4 jenis sudut di sini sudut pelengkap, sudut tirus, sudut cakar dan juga sudut refleks. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, sudut pelengkap. Di sini katakanlah sudut di sini ialah sudut A dan di sini sudut B Okey. Jadi sudut A dan sudut B dikatakan sudut pelengkap jika sudut A tambah sudut B sama dengan 90 darjah. Nampak? Jadi maknanya kat sini sudut A merupakan pelengkap kepada B, B merupakan pelengkap kepada A. Itu maksud dia. Arti kata lain sudut A sama dengan 90 darjah tolak B, atau sudut B bersamaan dengan 90 tolak A. Boleh faham apa yang dikatakan sudut pelengkap? Faham juga, faham. Okey, seterusnya sudut tirus
Sudut tirus ni Amir pernah dengar kan, Amir kan? Pernah dengar cikgu? Okey, sudut tirus apa dia? Sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, kalau dalam radian kita kata sudut yang kurang daripada pi per 2 radian. Okey. Okey, seterusnya adalah sudut cakar. Sudut cakar pula di sini iaitu sudut yang nilai dia antara 90 hingga 180 darjah. Itu sudut cakar. Okey, dalam radian ialah nilai sudut antara pi per 2 hingga pi radian. Boleh meh? Boleh juga boleh. Okey, dan akhir sekali ialah sudut refleks. Sudut refleks di sini kedudukannya iaitu nilai sudut yang terletak antara 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, dalam radian pi hingga 2 pi radian. Itulah dia sudut refleks. Macam mana Mas setakat ni? Okey cikgu, faham cikgu. Okey, bagus Okey Mas, sampai di sini dahulu untuk siri pembelajaran kita dalam siri yang pertama fungsi trigonometri ini. Okey, seterusnya nanti Mas kita akan ikuti bahagian yang seterusnya iaitu berkaitan dengan nisbah trigonometri bagi sebarang sudut Okey, sehingga kita bertemu lagi Mas. Jaga diri baik-baik. Okey, jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya. Okey Mas? Okey cikgu, jumpa lagi cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama.